Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Uh, jadi tajuk kita hari ini adalah pemilihan UMNO berkemungkinan tinggi sebelum hujung tahun ini dan sebelum PRU 15. Jadi bagi mereka yang kurang faham ya bagaimana ini boleh berlaku, jadi saya rujuk anda kepada satu live yang pernah saya buat kebelakangan ini, sama ada anda scroll ke bawah ataupun anda ke YouTube Regi JC Rita Odin dan tonton di sana, di mana saya menceritakan kemungkinan UMNO diharamkan atau dibubarkan jika UMNO cuba untuk melanggar perlembagaan parti dia sendiri dan juga ketetapan-ketetapan ROS ataupun Badan Pendaftar Pertubuhan. Ya, jadi itu saya dah bincangkan, jadi anda boleh rujuk. So hari ini saya akan menjelaskan mengapa ada kemungkinan tinggi pemilihan UMNO akan terpaksa diadakan sebelum hujung tahun ini dan juga sebelum PRU 15. Baik, sebelum saya mulakan, ingin saya saran kepada anda elak daripada guna kata-kata kesat dan sebarang analisa hujah dan sebagainya. Biarlah beradab ya. Kalau nak katakan sesuatu pun biarlah berhujah. Saya selalu berhujah ya. Kalau nak beri pandangan, pastikan anda beri jelaskan bahawa ianya satu pandangan. Jangan bersifat menghina. Tak kira lah anda sokong pihak mana, jangan bersifat menghina mana-mana pemimpin ya, ataupun pihak berkuasa dan sebagainya. Ini salah ya. Baik, saya mulakan. Jadi UMNO pernah meminta untuk ditangguhkan pemilihan parti dan ianya telah diberi penangguhan sebanyak 18 bulan. Jadi disebabkan penangguhan ini, Zahid masih kekal presiden walaupun ada banyak saranan agar Zahid melepaskan jawatan itu kerana dia menghadapi kes mahkamah dan amat tidak sesuai lah satu parti diterajui oleh individu yang berdepan dengan kes mahkamah, tuduhan jenayah dan sebagainya, seolah-olah parti itu tidak ada calon lain yang bersesuaian ataupun berkelayakan. Okey. So tetapi perkara ini tidak diendahkan dan biarpun kluster mahkamah tidak UMNO ya, kluster mahkamah UMNO, Zahid adalah tergolong sebagai ahli kluster mahkamah UMNO. Jadi biarpun kluster mahkamah UMNO tidak mendapat sokongan meluas di dalam UMNO, baik di peringkat pusat maupun di peringkat bahagian cawangan dan sebagainya, tetapi mereka ketegak dan kekal ingin menguasai parti, menguasai lembaga disiplin dan sebagainya. Jadi amat sukar untuk sesiapa di dalam parti menegakkan kebenaran kerana sentiasa dibelenggu dengan ketakutan mungkin akan dipecat dan sebagainya. Ya, seperti mana yang berlaku kepada Tajuddin, gara-gara dia menentang sangat ya kluster mahkamah berhubung tuntutan pilihan raya umum awal mereka, dia dipecat daripada jawatannya, jawatan di dalam MKT UMNO. Jadi situasi dalam UMNO sudah parah dan sudah wujud keretakan serius dan sudah ada dua kem. Ada pihak yang menyebelahi Perdana Menteri Ismail Sabri dan yang minoritinya menyokong kluster mahkamah. Jadi apa pun, sekarang ni kluster mahkamah ingin kekal sebagai memegang UMNO ni, menerusi presiden parti iaitu Zahid Hamidi, dan kalau diikutkan ya, mereka sudah seharusnya merancang ke arah pemilihan UMNO sebelum Disember 29 ya, tetapi mereka mengadakan mesyuarat agung khas untuk mengusulkan pindaan perlembagaan agar pemilihan parti dibuat 6 bulan selepas PRU. Maknanya secara automatik mereka nak buat PRU dulu. Sekejap ya. What are you looking for? What are you looking for? Okay.
mereka hendak membuat pemilihan selepas PRU. Maknanya Zahid ingin menerajui parti masuk pilihan raya. Dan ini adalah satu perkara yang cukup membimbangkan ramai individu di dalam UMNO, khususnya ahli-ahli parlimen yang menolak pembubaran awal parlimen, yang menolak pilihan raya awal kerana yakin bahawa ini semua permainan atau agenda kluster mahkamah yang hanya ingin PRU awal untuk kepentingan peribadi mereka. Mungkin nak lepaskan selamatkan Tengkuk ke apa, tak tahu, tetapi ramai tidak lihat keperluan pilihan raya dan perpindaan perlembagaan yang telah diusulkan oleh kepimpinan UMNO membimbangkan mereka kerana kita lihat Tajuddin dipecat begitu sahaja, tidak ada alasan konkret yang telah diumumkan, ya. Dan ini dilihat sebagai satu amaran kepada mereka yang menolak pilihan raya awal, pembubaran awal, untuk tidak menentang ketetapan parti, ya. Tetapi biarpun begitu, masih ramai yang tidak ingin pilihan raya awal, termasuk majoriti menteri. So apa pun, sekarang ni usul untuk meminda perlembagaan belum diluluskan oleh ROS. Isu dia begini, hari itu ada satu kenyataan, kononnya ROS wajib memberi jawapan bulan ini atau bulan depan, saya lupa bila, selewat-lewatnya 16 Ogos atau 16 Julai. Saya fikir 16 Julai. Sebenar-benarnya dari sudut perundangan, jika ROS tidak ingin menjawab pun sukar bagi sesiapa mengambil apa-apa tindakan. Sebabnya secara prinsip status Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO ni ada yang kata berstatus caretaker Presiden ataupun Presiden bertaraf penjaga sahaja, bukan Presiden sebenar ataupun Presiden sementara lah. Ada beberapa versi. Sebabnya sepatutnya dah ada pemilihan UMNO tetapi telah ditangguhkan, jadi dia caretaker. Jadi apabila caretaker Presiden memberi surat kepada ROS, wajibkah ROS menjawab? Tidak ada mana-mana di dalam peruntukan ROS ni yang memerlukannya menjawab seorang caretaker Presiden, bukan Presiden sebenar. Malah tidak ada apa-apa peruntukan bagi perkara itu, dan di dalam perlembagaan UMNO pun tidak disebut caretaker Presiden. Jadi timbul lagi satu persoalan, adakah status Presiden Zahid Hamidi sah? Dan adakah sebarang ketetapan yang dibuat MKT sah? Termasuk ketetapan MKT, contohnya tidak harus melanjutkan MOU dan sebagainya. Adakah ianya sah? Adakah ianya perlu dipatuhi? Jadi kalau ikut perlembagaan UMNO, tidak perlu dipatuhi kerana ianya tidak sah. Kerana di dalam UMNO tidak ada istilah caretaker Presiden. Jadi kalau ahli-ahli parlimen UMNO atau ahli-ahli UMNO atau menteri-menteri UMNO tidak ingin mengendahkan langsung sebagai ahli UMNO, ya, ketetapan MKT yang ada sangkut paut dengan pilihan raya, itu tidak menjadi satu kesalahan, ya. Begitu juga kalau ROS tidak menjawab Presiden Zahid Hamidi, saya rasa tidak menjadi masalah. Jadi ROS pada pandangan peribadi saya boleh sahaja membiarkan isu nak pindah perlembagaan supaya pemilihan UMNO boleh dibuat 6 bulan maksimum selepas PRU 15, dan apabila sampai 29 Disember jika UMNO masih tidak membuat pemilihan dia, UMNO berisiko dibubarkan atau diambil tindakan. Jadi saya jangka perkara ni akan berlaku, atau ROS akan menjawab Presiden UMNO tetapi menolak pindaan perlembagaan, bermakna UMNO wajib mengadakan pemilihan sebelum 29 Disember. Sebab dulu ROS pun ada tolak permintaan warisan untuk tangguh pemilihan dia, jadi tidak ada sebab UMNO diberi layanan khas. Jadi dalam situasi ini, saya jangkakan UMNO akan dipaksa adakan pemilihan sebelum hujung tahun, dan
keyakinan saya bahawa PRU akan berlaku tahun depan bertambah lagi. Kalau dulu 80% yakin, sekarang saya 90% yakin PRU 15 tidak akan berlaku tahun ini. Dan kalau saya Ismail Sabri, ya, saya tidak ingin bercakap bagi pihak Ismail Sabri lah. Okay, kalau saya Ismail Sabri, sudah tentu itu saya akan lakukan. Sebabnya mudah. Sebabnya sekarang ni kluster mahkamah telah menunjukkan sejelas-jelas mungkin kepada saya bahawa mereka hendak saya usulkan pembubaran parlimen. Ya, dan mereka tidak mengendahkan fungsi saya sebagai Perdana Menteri. Ya, kalau saya Ismail Sabri, saya memerlukan kluster mahkamah faham, saya memerlukan Zahid faham bahawa saya ada dua peranan. Sebagai ahli UMNO, saya boleh bersetuju untuk menurut ketetapan parti, ya, ketetapan MKT, ya, berhubung PRU. Tetapi sebagai Perdana Menteri, saya tidak tertakluk kepada sebarang ketetapan parti kerana Perlembagaan Persekutuan buta parti. Saya hanya bertanggungjawab kepada rakyat dan kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga kepada kabinet saya. Ya. Jadi jika sebagai ahli UMNO saya menuruti ketetapan parti, tetapi sebagai Perdana Menteri saya boleh tidak mengendahkan ketetapan parti atau sekadar menerimanya sebagai satu cadangan, kerana peranan saya sebagai Perdana Menteri cukup jelas, ya. Dan oleh kerana itu saya perlu membuat keputusan berhubung tarikh pembubaran parlimen, sama ada secara peribadi atau dengan merujuk kepada Kabinet Persekutuan, bukannya berpandu kepada ketetapan parti. Ya, so itu saya jelas, tapi saya perlukan parti jelas. Ya, tetapi sebab apa? Sama ada saya nak jumpa Agong, nak nasihatkan Agong untuk bubar parlimen ke tidak, itu hak peribadi saya sebagai Perdana Menteri. Tetapi jika kepimpinan UMNO buat-buat tidak faham benda ni, ya, buat-buat tidak faham benda ini dan menekan saya, jadi maknanya mereka sebenarnya tidak menghormati kedudukan saya. Jadi mungkin saya akan memikirkan, mungkin saya ini diletak di sini hanya untuk dipergunakan. Jadi apakah jika saya mengusulkan pembubaran parlimen, adakah saya akan dicalonkan bagi bertanding pada PRU 15 ataupun adakah saya akan disisihkan? Itu akan menjadi kebimbangan saya. Kerana jika kluster mahkamah atau Zahid betul-betul yakin dengan saya, semestinya dia tidak akan minta PRU 15, kerana sekarang kita dah kerajaan UMNO dan kerajaan ini tidak terancam oleh siapa-siapa, tidak terancam oleh Bersatu, tidak terancam oleh PAS. Yang kerajaan ini terancam adalah disebabkan kluster mahkamah. Jadi nampak sangat mereka tidak yakin dengan saya. Jadi kalau mereka tidak yakin dengan saya sehingga menekan untuk diadakan PRU, sehingga mengabaikan tugas saya sebagai Perdana Menteri, membuat tidak indah peranan saya sebagai Perdana Menteri, maknanya jika esok pilihan raya dan Barisan Nasional menang, saya tidak akan jadi calon Perdana Menteri biar apa pun mereka kata, biar apa pun mereka janjikan. Jadi banyak tidak ketentuan. Jadi lebih baik saya tunggu pemilihan UMNO supaya saya boleh bertanding jawatan Presiden, supaya ianya menjadi lebih tertib, teratur, di mana Presiden UMNO turut merupakan Perdana Menteri. Baru saya dapat mengawal siapa jadi calon, siapa tidak jadi calon. Baru saya dapat pastikan mereka yang menghadapi kes mahkamah tidak harus jadi calon dan sebagainya. Jadi sudah tentu saya akan tunggu pemilihan UMNO. So itu yang saya nampak. Jadi percayalah, ataupun saya 90% yakin, ya, PRU 15 tahun depan. Jika saya Ismail Sabri, secara logik itu yang saya akan lakukan. Dan saya nak tambah, jika saya Ismail Sabri, satu lagi perkara yang saya akan lakukan ialah mendengar keluhan rakyat, menerima hakikat bahawa negara kita mudarat, ekonomi kita mudarat, isu krisis kos harga barangan ni dah teruk. Jadi jika kerajaan pimpinan saya tidak dapat menangani isu ini, saya akan melakukan sesuatu ke arah penambahbaikan, iaitu saya akan kekal sebagai Perdana Menteri, tetapi saya akan nasihati Yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat politik
dan melepaskan kepada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong untuk mewujudkan satu majlis sesuai untuk mentadbir urus negara. Ya, dengan saya sebagai Perdana Menteri. So itulah pencerahan saya. Dan ada seperkara lagi, walaupun dia lari dari tajuk, tetapi ada yang bertanya saya. Bersatu kata, Wan Faisal kata ada perjanjian antara Bersatu dan Ismail Sabri berhubung jawatan TPM, Timbalan Perdana Menteri. Kemudian hari ini pula Hadi kata memang tidak ada perjanjian antara Bersatu dengan Ismail Sabri berhubung jawatan Timbalan Perdana Menteri. Jadi siapa yang bercakap benar? Adakah Bersatu Wan Faisal cakap benar ataupun adakah Hadi dari PAS bercakap benar? Manalah saya nak tahu. Itu kena tanya Hadi dengan Wan Faisal. Ya. Satu kata ada perjanjian, satu kata tak ada perjanjian, kena tanya mereka. Sebab itu saya tak nak buat live untuk mengulas perkara ni, dan saya pun tidak ada maklumat berhubung perkara ni. Jadi sebelum saya mengambil soalan sebagai penutup, apa jua anda hendak kritik? Saya perasan ada pihak yang baru-baru ini sudah kerana terdesak mengkritik dengan cara membinasa dan menghina. Hentikanlah ya, itu tidak baik. Baik. Muhammad Zulhelmi Mansur, ROS di bawah Datuk Seri Hamzah kan? Ya, ianya di bawah Kementerian Dalam Negeri dan menteri yang berkaitan adalah Hamzah Zainuddin. Ya. Ana Rahman, UMNO ada 3 juta ahli tapi tak berani nak ubah kepimpinan UMNO yang terang-terang tiada amanah dan berintegriti. Tak faham. Jadi jika anda lihat je keputusan PRN Johor daripada peratus yang keluar mengundi, anda lihat 3 juta ahli ke berapa juta ahli ke, majoriti pengundi UMNO sendiri tak keluar undi. Maknanya sudah berlaku penolakan dalaman. Ini hakikat. Kluster mahkamah lupa tu. Kalau Bersatu nak haramkan UMNO, senang je. Kuasa di tangan Datuk Seri Hamzah. Saya tidak ingin menjurus ke arah itu, menuduh sebarangan, contohnya Hamzah akan haramkan dan sebagainya. Tetapi dari sudut keperluan perundangan dan sebagainya, saya lihat ROS ada poin yang boleh menyokong jika ROS tidak ingin jawab UMNO kerana status caretaker. Mereka yang minta tu adalah caretaker. Jadi adakah mereka layak minta pindah perlembagaan, dan adakah ROS harus jawab? Saya fikir tidak, tetapi itu saya. Ya. Dan adakah jika ROS ingin jawab, adakah dia perlu melayan permintaan itu atau menolak permintaan itu atas dasar anda caretaker, anda tidak berhak untuk membuat pindaan atau sebarang ketetapan, atau ROS menolak pindaan itu kerana berkata kita sudah beri izin untuk tangguh sekali, jadi tak ada sebab munasabah ditangguh sekali lagi. So itu saya tidak tahu. Ya, cuma yang saya tahu, jika ROS tidak menjawab atau tidak meluluskan pindaan, maka UMNO wajib membuat pemilihan sebelum hujung tahun. So jika saya Ismail Sabri, itulah yang saya akan tunggu. Ya. Saya akan tunggu pemilihan UMNO atau tunggu tamatnya tempoh penuh Parlimen ke-14. Itu yang akan saya lakukan. Dan jika ada pihak dalam kluster mahkamah cuba ganggu-gugat kestabilan kerajaan dengan menarik sokongan, saya akan tanya Pakatan Harapan, adakah anda ingin meminda MOU untuk menukar, memantapkan lagi MOU tu supaya kini semua 90 ahli Parlimen Pakatan Harapan dikira sebagai penyokong kerajaan, atau saya akan menjurus kepada darurat politik. Now, babak darurat politik ini, saya rasa benda ni sepatutnya sudah lama dilakukan untuk melumpuhkan politik.
kerana masalah politik lah yang menyebabkan kerajaan tidak boleh berfungsi dengan baik. Ya. Okey, saya terpaksa akhiri live ni awal. Jadi saya ada banyak soalan saya tahu, tapi saya tidak berkesempatan ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.